Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Pertama, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita panjatkan puji dan syukur hadrat Ilahi kerana limpah karunia-Nya. Allah telah memberikan kepada kita kesihatan, Allah telah memberikan kepada kita kekuatan, Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, sehingga kan nikmat yang cukup banyak itu membuat kita lagi menjadi hampir, membuat kita lagi menjadi roket, membuat kita lagi menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, iaitu mereka-mereka yang diberikan nikmat tersebut, dan kita mohon Allah jauhkan kita daripada mereka-mereka yang tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jumpa lagi kan. Dah lama dah tak bersua. Mau foto kan, berapa bulan dah kita kata mau ontok kat rumah kan, monung yo. Kau ada kuliah online yo lah. Kau ada kuliah online, kita buat online. Kau tak ada kuliah online, makna kita kuliah lah sendiri, bacalah kitab sendiri, Quran ko zikir apa kat rumah. Jadi alhamdulillah start pada minggu lepas kita dah buka kan, walaupun hanya untuk maghrib, tapi alhamdulillah kan, insyaallah sikit lah tu kan. Lepas ni kuliah subuh pula, lepas ni duha pula, lepas ni adalah tu insyaallah dibukakan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan kebaikan kepada kita dan membukalah pintu-pintu rumahnya ini untuk didatangi kan, seperti sedia kala sebelum kita dilanda pandemik COVID-19 ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini nak berkongsi tentang kerana terlampau ramai yang meninggal. Terlampau ramai yang mati. Jadi yang bunuh diri pun ada. Yang tak mati kerja tulisan daripada Allah tu tak mati, tapi bunuh diri. Termasuklah orang kita pun ada, orang kita pun ada, termasuklah kan yang baru-baru ini apa nama orang yang menjadi salah seorang daripada masjid punya doket pun nak sebut pun tak boleh nak keluar nak sebut tapi orang masjid lah pun ada juga dijumpai tergantung. Tergantung. Jadi rupa-rupa benda-benda ini semua merupakan sesuatu yang melanda semua orang, tak kira siapa tu dah, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk sebagai ingatan kita waktu yang singkat pada malam ini sampai isyak ya kita ni, tak ada lama-lama, tak pek lama, bukan tak nak lama, tapi tak pek lama. Kita dah boleh masa sampai isyak, sampai isyak. Jadi cukuplah malam ini saya ceritakan tentang 6 guncangan. 6 apa nama ni goncangan, goncang ke apa nama tak tahulah. Pokoknya sewaktu menghadapi kematian. Makna seseorang yang nak mati, dia akan adap benda ni. Kalau tuan-tuan tak percaya mati, nanti tuan-tuan akan tengok satu-satu yang saya akan sebutkan ini. Rupa inilah apa yang telah dinyatakan oleh ustaz. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita kan, terdapat ada lebih kurang bila seseorang tu menjelang ajal, nak meninggal, nak mati, dia akan menghadapi 6 guncangan. Digoncang digogar kan. Apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mati adalah satu-satunya benda yang tak ada syarat. Tak ada syarat.
Makna tuan-tuan dan puan sekalian, syarat untuk sakit kan, tak ikut peraturan pemakanan. Terlampau banyak makan kacang, gaut orang tu. Tu deh tuan-tuan. Maknanya ada syarat itu. Ya. Tetapi satu-satunya yang tak ada syarat adalah mati. Maknanya mati ni semua orang kono. Tak kira orang tu muda, orang tu tua, orang tu sakit, orang tu sihat, orang tu koci, orang tu wasa, orang tu atlet, orang tu tak ada apa nonggo untuk ke rumah yo. Tak kira gomok, tak kira kuih, moh mati. Sebab tak ada syarat untuk mati. Tetapi mati ini pasti. Ni deh tuan-tuan. Ya. Semua orang akan mati. Walaupun orang tu tak nak mati. Ya, kebanyakan manusia tak nak mati. Ya, walaupun sekarang ada yang ambil nyawa sendiri, bunuh diri, tetapi hampir 99.9% tak nak mati. Kan manusia memang macam tu. Dia tak nak mati. Kan makanya mati ini Allah buat satu bondo yang tak ada syarat. Dan mati ini pula dia tak ada apa nama ni? Tak ada tanda. Mati ini tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Tiba-tiba tu macam mana Ustaz? Kadang-kadang orang tu kita tengok tadi makan roti canai. Pasal apa hari ni dah boleh makan sama-sama kan? Makan roti canai dengan kita. Besok dulu-dulu belum KP kemarin dia makan sebiji je. Tapi dek kena buka ni 3 biji dia makan ni. Saudara-saudara pukul 8.45 kan semalam meninggal dunia, katakanlah macam tu. Meninggal dunia. Ibu kita pun paling tengok kata baru semalam makan dengan dia 3 biji roti canai makan ni. Kan tahu dah meninggal dunia. Kan rupa-rupa mati ini yang dijanjikan oleh Allah tiba-tiba datang. Dia tiba-tiba. Dia tak ada apa nama ni, tak ada isyarat, tak ada tanda, tak ada apa. Dia tiba-tiba dia datang. Ya, tiba-tiba dia datang. Walaupun ada kisah-kisah yang mengisahkan tentang ada beberapa manusia yang diberikan oleh Allah kelebihan yang mereka ini seolah-olah mengetahui akan saat tiba dia nak meninggal. Kan seperti cerita Al-Imam Ghazali bersama dengan adiknya Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad adik kepada Imam Ghazali. Kan Imam Ghazali ketika hampir nak menemui ajal, dia berpesan kepada adik dia supaya adiknya ini pertama dia ngobar ke adik dia rasa dah tak sedap badan. Dan dia minta adik ambil kain yang tergantung ke rumah. Yang kedua dia minta adik ambil air. Ambil air. Kain apa tu Ustaz? Kain kapan. Kain kapan. Orang yang hebat tuan-tuan, dia sentiasa memperlihatkan kain kapan tu. Kain kapan tu digantung merata tuan-tuan. Dia tak ada macam kita rumah kita nak beli kain apa, kain kapan. Ada tak? Oh tak ada tu dah. Tak ada. Bila meninggal baru wara tuan-tuan. Si baik ambil khairat kematian. Kan kalau tak ambil khairat tak adalah kapan-kapan tu dah tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, orang-orang yang hebat kalau tuan-tuan tengok telusuri cerita mereka ini bergantung kain kapan di tengah halaman rumah, di tengah ruang tamu rumah. Tuan-tuan dengar cerita Rabi'atul Adawiyah, kan pencuri masuk dalam rumah ya, pencuri itu curi kain dia yang paling dia marah. Kenapa kain tu kain kapan? Kau boleh ambil bondo yang lain, kau nak ambil sopa, kau nak ambil apa yang ada lah, kau nak ambil, tapi kau jangan ambil kain tu. Kan rupa-rupa kain tu kain kapan? Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ard. Ya, kain kapan tuan-tuan? Kau pergi kedai kain kapan kain paling murah? Kain paling murah kain kapan? Oh, waktu hidup marin jangan main-main tuan-tuan. Boleh pergi kedai kain nak boleh berapa semeter ni? RM15 murah. Ngobah
Nak beli yang 560, 120 ringgit 1 meter tu, nak beli mahal. Tapi bila mati tuan-tuan, pergi kedai tu, tanya kain kapan, kain mana tu deh, yang beli murah. Tunjuk dengan mulut dia kawan tu. Bukan tunjuk dengan tangan dah, tu deh ngobai. Jarang orang beli kain kapan tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, makanya, ya, diambil Imam Ahmad, bawa kain kapan tu kepada Imam Ghazali. Bawa air, dapur air. Sampai air, tuan-tuan dah selesai nak hantar air ke abang Imam Ghazali. Tengok abang dah tak ada. Berselimut. Allah Rabbi. Ya, berselimut. Seolah-olah macam dah tahu. Maknanya orang-orang yang seperti itu jarang kita jumpa tuan-tuan dan perempuan. Seolah-olah dah tahu nak meninggal dunia, kapan dah selimut sendiri, nak kapankan diri sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya, hebat betul tuan-tuan. Ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, selain daripada itu, semua mati ini mengejut. Tiba-tiba. Jadi goncangan yang pertama, orang yang menghadapi mati ini, sewaktu dia ditarik nyawa, dia sadar inilah hari last dia. Dia tu sendiri. Ya, baru dia tahu, hari last aku. Ya, hari last aku, hari akhir aku. Dan pada waktu tersebutlah, manusia pada waktu tersebut, mereka ini akan memohon kepada Allah, boleh tak bagi sehari lagi kau, 2 hari lagi kau? Tak. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran, iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdim. Bila datang ajal, tak apek dah. Nak berundur, nak ke depan, nak ke depan, tak apek dah. Walaupun satu saat, on the spot, on the dot. Ya, on the spot, on the dot. Makanya pada waktu tersebut, walaupun dia tahu, ya, ketika ajal dah hampir warna tu ram, aku mati dah. Walaupun dia tahu dia dah nak mati dah, tetapi dia tak boleh buat apa dah. Kan? Kenapa? Sebab janji Allah, mati itu datang mengejut. Itu goncangan yang pertama. Kerana goncangan yang pertama inilah, mati itu datang mengejut, para sahabat berlolah siang malam, pagi petang, seolah-olah tak tahu waktu mana tidur. Sebab nampak manjang tak tidur. Ya, kenapa? Sebab takut. Takut hidup yang diberikan oleh Allah ini tak cukup untuk dia buat amalan yang mana hendak dijadikan bokah untuk perjalanan yang jauh di akhirat kelak. Makanya dia bongkar awal. Dia tidur sikit tetapi beribadahnya banyak. Ya, tidur sikit. Sayyidina Ali bila Sayyidina Umar bila menjadi khalifah, malam-malam round. Tuan-tuan, round. Mana rumah yang tak ada makanan, didongar rintihan, didongar, dihantar makanan. Pagi besok orang tu bongkar, dah ada dah siap makanan. Dah ada dah siap susu. Kalau kita ni dah ada dah, apa nama ni, barang yang gobok rezeki itulah. Dah ada dah tuan-tuan. Sehingga fakir miskin tu tak tahu, pokoknya buka ya pintu dah ada dah. Bila tahu, bila Sayyidina Umar mati. Sayyidina Umar meninggal baru tahu. Pasal apa? Bila dia dah meninggal, dah tak ada dah benda tu. Dah tak ada dah. Dah tak ada dah bondo-bondo yang ada, yang selama ini hari-hari ada depan pintu tuan-tuan. Masa mana tidur tak tahu. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu an menyatakan bahawa manusia ni waktu dia hidup, dia ni tidur. Waktu dia hidup tidur. Ni kata-kata Sayyidina Ali. Waktu dia hidup tidur. Bila mati bongkar, jaga. Sepatutnya terbalik. Ya, sepatutnya manusia bila hidup jaga, bila mati lolap. Tetapi tak. Sayyidina Ali kata manusia ni kebanyakan bila dia hidup, dia tidur. Dia tidur tuan-tuan. Tidur tu makna dia lalai. Dia alpa, dia ghaflah tuan-tuan. Kan? Kenapa lalai? Sebab dia tak mengambil kesempatan yang Allah bagi nyawa hidup ini untuk meraih, untuk mengambil, mengutip segala pahala amalan yang ada di atas muka bumi ini untuk dijadikan bekalan bagi perjalanan yang jauh di akhirat kelak. Makanya para sahabat menangis. Sayyidina Osman
Setiap hari jumpa kat kubur, menangis. Sayyidina Osman menangis. Osman, kenapa engkau menangis Osman? Pasal aku teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang selamat pada malam pertama dia duduk di alam ini, makna kita mati tahu masuk dalam kubur, hari yang itu selamat, maka senanglah engkau selepas daripada itu. Tetapi kalau malam pertama engkau tak selamat, maka kesukaranlah lagi ke depan yang akan menimpa engkau. Makanya dia menangis. Sahabat berkata, wahai Uthman, engkau kan min asyar, daripada 10 orang yang confirm masuk syurga. Dijanjikan oleh Rasulullah SAW, diendoskan oleh Allah, confirm masuk syurga. Sayyidina Uthman, tuan-tuan, confirm. Memang aku confirm masuk syurga. Pasal apa? Ada nama, Nabi dah bagi janji. Aku dapat masuk syurga di antara 10 orang top 3. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman. Top 3. Boleh masuk syurga, tuan-tuan. Tetapi menangis. Kita kenapa? Sebab aku takut sebelum aku dimasukkan dalam syurga, aku akan dihisap amalan yang aku lakukan sebelum aku memeluk Islam. Allah Rabbi wa Rabbus samawat. Tak lolap, tuan-tuan. Menangis, tuan-tuan dan puan sekalian. Allah Rabbi. Umar sekuat-kuat Umar hari-hari menangis. Dengar baca Quran, pengsan. Umar masuk Islam, tuan-tuan, dengar baca Quran dia. Toha. Surah Toha 5 ayat pertama, tuan-tuan. Kita baca Quran, satu Quran tak ada dah. Nak menangis. Sayyidina Umar masuk Islam, dengar ya Quran surah Toha, tuan-tuan. Lambut hati, tuan-tuan. Allah Rabbi. Tapi garang, tuan-tuan. Ya, garang. Tapi itu pun setiap kali kan diutarakan ayat-ayat Allah, menangis, tuan-tuan dan puan sekalian, kerana takut benda-benda yang itu. Yang kedua, ya, yang kedua, kan mati ini sakit. Mati ini sakit, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuluh dahi. Ya, dalam satu riwayat Aisyah menceritakan bagaimana Rasulullah duduk atas pohon. Rasulullah meninggal atas pohon Aisyah. Ya, Rasulullah Aisyah mengusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, berpeluh dahi, kan, dan menyatakan sakit mati. Itu Rasulullah, tuan-tuan. Itu Rasulullah, orang yang hebat, maksum, tetapi merasakan kesakitan sewaktu menghadapi sakaratul maut. Allah Rabbi. Ya, makanya sebelum akhir Rasulullah SAW, Rasulullah minta kepada malaikat Israel untuk membebankan kepada dia kesakitan sakaratul maut umatnya ini kepada dia, supaya umatnya ini tak sakit, tak terasa begitu sakit ketika menghadapi sakaratul maut, kerana dia takut. Dia takut kalau terlampau sakit sehingga umatnya ini tak mampu untuk menahan kesakitan tersebut. Tuan-tuan, maka Nabi doa, mohon kepada Allah supaya timpakan kesakitan-kesakitan sakaratul maut itu ke atas diriku. Biar aku yang tahan, biar aku yang rasa, jangan bagi umat-umatku rasa. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebegitu, tuan-tuan, sehinggakan sebegitu dimohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya oleh kerana itu, mati ini adalah satu perkara yang cukup sakit, tuan-tuan. Kan seolah-olah, tuan-tuan, bagaimana unta hendak dimasukkan dalam lubang jarum. Lubang jarum, unta nak masuk. Macam mana tu? Kan, macam mana? Oi, mustahil. Tentu dah. Kan, macam mana Ustaz? Tak payah nak ngabar, tuan-tuan. Tak. Kan, bahagian masing-masing, tuan-tuan. Tetapi, guncangan itu yang kedua, bahawasanya sakit. Mati ini sakit. Makanya, kita mohon kepada Allah supaya Allah meringankan sakaratul maut kita. Supaya dengan ringan tersebut dapat kita pergi dengan cara yang terbaik, tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya satu kisah, kan, satu kisah ni kisah motivasi, kan, hadis pun hadis yang
biasa-biasa je, bukan sahih tu dah. Kan diceritakan sahabat Nabi duduk jauh. Diceritakan sahabat Nabi duduk jauh. Setiap kali datang semayang berjamaah. Datang berjamaah. Satu hari pagi nak semayang subuh, tiba-tiba Rasulullah tengok tak ada sahabat ni. Mana sahabat ni tak ada. Sedangkan setiap hari ada nonggok dia. Tapi hari itu tak ada. Jadi Rasulullah tunggu sehingga kan Bilal naik. Bilal kata nak qomat. Bila nak qomat, Rasulullah kata tunggu sekejap. Asal sahabat kita belum sampai. Sahabat bertahun-tahun tak pernah tak ada. Memang ada. Tapi pada hari itu tak ada. Bilal pun tunggu. Sampailah satu waktu, dah lama benar. Bilal ngobat ke Rasulullah, ya Rasulullah, subuh pendek. Maka Rasulullah suruh pada Bilal qomat. Qomat semayang. Habis semayang tuan-tuan, zikir ke. Habis tengok tak ada. Sahabat tu tak ada. Nah, kemudian ditanya kepada sahabat yang lain, siapa tahu ni kenapa dia tak ada? Kami pun tak tahu ya Rasulullah. Kan siapa tahu, siapa kena rumah Kan para sahabat kata tengok ada seorang tu, saya kena rumah ya Rasulullah. Kau boleh tak bawa aku pergi rumah Bawa dia tuan-tuan pergi rumah jalan kaki. Ui lama tuan-tuan. Dalam tu di riwayat tersebut dinyatakan sampai 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan tuan-tuan, menapak tuan-tuan, datang tuan-tuan. Allah Rabbi. Kan makanya pergilah sampai, pendek cerita sampai. Bila sampai tuan-tuan, Rasulullah ketuk pintu keluar orang rumah Kan bila keluar orang rumah ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, mana suami engkau hari ni dia tak datang, kebiasaan dia ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan dia ngabarkan oleh isterinya sahabat tersebut bahawa sahabatnya itu, suaminya itu telah meninggal dunia semalam. Kan nak Rasulullah tanya, kenapa engkau tak bagi tahu ke aku? Isteri bagi tahu, macam mana ya Rasulullah aku nak bagi tahu kepada engkau? Kalau aku berjalan pergi balik tu dah habis hari. Kan bagaimana? Maka macam mana? Kami dah selesaikan kan dah itu. Rasulullah semayang, kemudian Rasulullah doakan. Rasulullah pun minta balik. Bila minta balik, isteri sahabat ni bertanya, memohon Rasulullah, kami mohon pertanyaan sebab suamiku sewaktu hendak meninggal dunia menjorik-jorik, meraung, sehingga kan orang kampung pandang serong. Kenapa ni? Kan orang kampung ni tak boleh tengok macam tu pelik-pelik tu. Oi, saka apa ni? Meraung-raung kan tengok pelik-pelik, ini something wrong somewhere ni, ada bodoh yang tak lepeh ni. Orang kampung ngomong macam tu tuan-tuan. Kan kalau tengok meraung-raung ni, oh ini mesti ada tak kono ni. Kan nampak pergi masjid hari-hari tapi bila nak mati payah. Orang kampung punya pukul-pukulan tuan-tuan. Makanya kan dia meraung-raung. Kan Rasulullah pun kata, kenapa dia meraung-raung? Aku pun tak tahu. Kan jadi tapi setiap kali raungan dia tu kan dia ada bercakap. Kan dia meraung. Misalnya kan alangkah dia kata kan ya Allah, kenapa doket tak jauh? Yang pertama. Yang kedua, kenapa lama tak baru? Yang ketiga, kenapa sikit tak banyak? 3. Jadi Rasulullah tahu diberi wahyu, jawab. Kau tahu tak kenapa? Kan jauh doket tak jauh. Kan lama tak baru. Satu lagi tu lama tak baru, dan satu lagi tu sikit tak banyak. Kan rupa-rupanya sewaktu dia hendak meninggal dunia tu, Rasulullah cerita, apabila seseorang hendak meninggal dunia, maka akan datang pahala-pahala tu ditayangkan depan dia. Dia tengok dia berjalan punya jauh tu 3 jam, satu hari pergi balik 3 jam tuan-tuan, 6 jam. Kita tak terbuat tu dah. Kan kita kono 1/2 jam jauh ambil tak ya tu dah, semayang ke rumah jelah. Kan tak mahu tu dah kita dah tuan-tuan. Bukan sekat 1/2 jam. Kan 15 minit pun. Yang lagi malang topi socit pun tak mahu bergolek tak sampai tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rupa-rupanya bila datang pahala tersebut, dia tengok pahala yang di berjalan tu punyalah jauh, rupa-rupanya sikit je.
Makanya kalau Allah bagi peluang kepada dia untuk hidup, dia akan duduk pindah lagi jauh lagi. Kan pindah pilah tuan-tuan, datang semayang sini tuan-tuan. Macam tu pula agak tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, kenapa jauh? Kenapa dokek tak jauh? Makna di jalan tu dokek, palo sikit. Yang kedua, kenapa baru? Kenapa lama tak baru? Rupa-rupa satu hari perjalanan dia datang ke masjid tu, dia, kan subuh, dia pakai baju 2 helai. Satu yang baru kat dalam, yang cantik. Kat luar tu baju lama. Kenapa dia pakai macam tu? Sebab bila dia datang semayang, dia berjalan jauh, berdebu. Jadi dia nakkan baju yang disemayang, yang dipersembahkan kepada Allah tu, baju cantik, baju tak kotor-kotor. Makanya dia pakai 2 helai. Ya. Jadi bila dia sampai yang masjid, dia buka baju yang kotor tu, sangkut. Kan? Kemudian disemayang dengan baju yang elok tu. Makanya tuan-tuan, bila sampai tengah jalan, dia jumpa seorang miskin. Tidur dalam keadaan kesejukan. Dia ambil baju dia tu yang kat luar tu, dia selimutkan. Kan? Dan dia kojutkan, dia ajak jalan pergi masjid. Bila dia nak mati tuan-tuan, sampai pahala dia bagi baju lama tu macam kocik orang ambil. Sikit je. Kan kenapa pula lama tak baru? Makna dia nyosar. Sepatutnya marin aku buka baju yang atas tu, buka baju yang bawah tu, bawahi baju yang baru tu. Aku pakai baju yang lama. Sepatutnya. Tuan-tuan, tapi tak macam tu. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ard, tuan-tuan. Makanya dia pun kata dengan Allah. Dan yang ketiga, kenapalah sikit tak banyak. Dia balik ada pengemis depan pintu rumah dia. Ditanya orang rumah dia, yang ada tak makanan? Ada sikit-sikit ni abang. Ayolah, dia pun ambil tuan-tuan, bagi sekoping 2. Tapi sikit tuan-tuan. Dia pun bila tengok pahala tu, Allah kenapa sikit warna tak banyak tuan-tuan. Makanya tuan-tuan dan puan, bila saat itu sampai, maka akan teringat flashback balik kembali semua perkara yang kita baru datang semua tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi benda tu dah tak boleh ulang balik dah tuan-tuan. Ya, dalam keadaan kesakitan tersebut ya. Yang ketiga tuan-tuan dan puan sekalian, ya, orang yang hampir goncangan maut ini, orang yang hampir maut ini, mereka akan melihat wajah malaikat maut. Makanya sekarang jangan minta nak nengok malaikat. Kerana apa? Takut nanti tengok dah tak payah tengok orang lain dah. Tengok malaikat je. Tuan-tuan, tapi jangan susah hati. Semua akan dapat tengok tuan-tuan. Semua akan dapat tengok. Tetapi bila anda sampai melihat malaikat, dah tak ada lagi tengok orang. Dah tak ada lagi dah. Ya, dah tak ada. Sebab waktu tersebut waktu transisi. Waktu transisi antara perpindahan alam dunia nak masuk alam yang lain pula. Ya, dan waktu tersebut kita akan nampak apa yang kita tak nampak selama ini, dan kita tak boleh nampak apa yang kita nampak. Kebiasaan kita nampak. Allahu Rabbi. Kan? Makanya berbeza-beza orang yang melihat malaikat maut itu sampai. Kalau orang tu amalan yang baik, tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah, insya-Allah malaikat yang datang dia tu wajahnya cantik, berseri putih apa tuan-tuan. Kan saya sewaktu tengah ngajar itu hari, tengah ngajar tuan-tuan, nak ngajar 10 minit lagi nak ngajar, sampai telefon seorang jemaah tompek yang saya ngajar, ngobar, ustaz, pengusi kita tengah nazak. Ya, pengusi itulah tompek tu tengah nazak tuan-tuan. Apa yang perlu saya buat? Allah, saya tengah nak ngajar ni. Kita duduk depan ni nak jumpa nak buat preparation ni ni yo. Kan Allah, saya kata macam nilah. Tuan, kan oleh kerana tuan tak boleh lokek dengan dia, tak boleh lokek. Kan pasal dia duduk dalam sanun. Kan ni telefon. Waktu dia telefon saya tu, makna dia dah ada telefon satu lagi. Makna pihak hospital dah telefon dia. Ni, abah dah nak meninggal ni. Kan nazak. Apa pesanan terakhir? Ni bukan ditidurkan, tapi tengah nazak. Bukan ditidurkan. Kan dia bukan COVID, tenang. Kan? Jadi, apa pesanan Allah? Saya kata macam ni. Oleh kerana tuan tak boleh pergi, tuan pesanlah kalau doktor kau siapa-siapa yang ada topi itu, pertama ajarlah kalimah yang baik. Kalimah yang baik apa? Kalimah syahadah. Ajar.
Walaupun dia tak boleh bercakap. Kan? Kok payah kalimah syahadah nak diajar, cukup dengan perkataan satu je. Allah. Allah. Sebut Allah. Sementara anda yang duduk kat rumah ni, yang duduk kat luar ataupun pun yang tak boleh pawi tu, kan? Anda yang duduk kat situ tu, anda bacalah surah Yasin. Baca. Kan? Jangan main game. Jangan WhatsApp. Jangan sibuk. Minta doakan. Habis WhatsApp, meninggal kawan tu, tuan-tuan. Tak baca apa pun. Dia minta doa, dia sendiri tak doa. Kan? Dia minta doa, dia sendiri tak doa. Hantar WhatsApp habis, lekor tengok. Grup mana lagi tak hantar ni? Grup mana benda leleh ni? Baca tak ada pun. Allah Rabbi wa Rabbus samawati. Selalu saya tengok macam tu, tuan-tuan. Makanya peringatan kepada kita, bila saat tersebut tumpukan kepada apa yang sepatutnya kita tumpu. Ya, yang perlu didahulukan daripada benda-benda yang lain, tuan-tuan. Ya, sepatutnya. Makanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada waktu tersebutlah mereka akan melihat macam-macam. Ya, akan melihat macam-macam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Dan yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan melihat juga kiraman katibin. Dua malaikat yang dah tunggu tu. Malaikat ni dah tunggu dah ni, dah selesai dah. Kan dua dah tunggu tu. Allah Rabbi. Yang tengah tunggu untuk bawa ke mana? Sebab nyawa ni bila dia ambil, malaikat akan bawa ke atas. Ya, ke atas. Kan? Bila sampai ke atas, kalau jenazah tu, nyawa tu roh yang baik, maka pintu langit akan terbuka. Dialu-alukan pakai kompang apa bagai sampai ke atas. Tetapi kalau nyawa apa nama ni orang tu yang tak bagus, pintu memang ditutup, tuan-tuan. Bahkan, tuan-tuan, sewaktu sampai ke atas, kan, nyawa tu nak suruh copek sampai ke bawah, dilempar macam tu je. Dilempar, tuan-tuan. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Maka yang keempat inilah yang menjadi satu kegerunan. Bayangkanlah kita dia naik tempat yang jauh, tinggi. Kita sekarang pun nampak tinggi pun takut, tuan-tuan. Ya, makanya yang keempat ini kita akan melihat adakah kutukan ataupun pujian yang datang kepada kita. Kan? Adakah malaikat-malaikat tu akan menguji kita, oh ya susah botol sampai ke sini bau bau wangi tu sampai ke atas. Malaikat yang duduk atas tu tertunggu-tunggu, ni siapa jenazah ni, doreh baik naik. Kita dah tak sabar nak tengok roman ni macam mana ni, siapa ni. Nah, tapi kalau kutukan, tuan-tuan, yang torok-torok, tuan-tuan, malaikat kata ini siapa ni, bau ni. Tutup, jangan bagi masuk. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Bayangkanlah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sehingga sebegitu. Dan kemudian yang kelima, apabila kita hampir kan menghadapi maut, maka kita akan melihat tempat tinggal kita di akhirat kelak. Makna keputusan dah ada. Keputusan dah ada. Ya, keputusan dah ada. Syurga ataupun neraka. Allah Rabbi. Maka bila orang mati, mata memandang. Pandang apa? Pandang itulah Allah Rabbi. Pandang itulah, pandang tompek yang dia akan tiba. Kok tompek tu tompek yang baik, alhamdulillah. Kok tompek yang sebalik, inna lillahi wa sabut. Tuan-tuan dan puan sekalian, makanya tuan-tuan, kita mohon kepada Allah supaya Allah matikan kita dalam husnul khatimah, tuan-tuan. Dan yang keenam, yang terakhir, kan sewaktu itulah setan ini akan datang buat kali terakhir sebelum kita mati. Ya, buat kali terakhir sebelum kita mati. Sebab apa? Sebab itulah waktu dia. Waktu dia yang last sekali untuk menipu, mengacau kita supaya kita terjerumus ke lembah kehinaan sama dengan dia. Makanya pada waktu tersebutlah, tuan-tuan dan puan sekalian, kan,
misi setan pada waktu tersebut bukan lagi nak menggelincirkan kita, tetapi tahu nak memberikan kita terpesong akidah. Makanya tuan-tuan, mereka akan datang, setan yang akan datang, kan, gambaran apa yang kita suka. Kita suka apa? Kita suka Ondang maman ke apa ke, cobi ke apa ke, kita ramah datang tu. Kan? Bila dia tengok, jadi leka tuan-tuan. Jadi leka. Tak sampai nak mengucap, tak sampai apa dah tuan-tuan. Tak tarik macam tu tuan-tuan. Allah Rabbi. Nak kau? Nak kan? Nak. Boleh. Kan? Ni setan kata ni, nak kau? Nak. Boleh. Apa dia? Kan? Kau kena ucapkan. Ucapkan apa? Aku Tuhan. Allah Rabbi. Nak memesongkan akidah. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, didatangkan orang yang kita benci. Tadi orang bondo yang kita ramah, ni orang yang kita benci pula. Kan datang orang yang kita benci, kalau celaka apa tu, nak mati sebut celaka tuan-tuan. Maki hamun orang. Allah Rabbi. Itu ke kalam yang sepatutnya kita keluarkan? Sepatutnya tidak. Tapi itulah dia. Nak mati orang datangkan bondo-bondo yang kita benci. Orang yang kita benci, kita maki hamun dia tuan-tuan. Mati dalam keadaan maki hamun tuan-tuan. Allah Rabbi. Wa rabbus samawati wal ardh. Kemudian tuan-tuan, Allah akan datang, setan akan datangkan dalam bentuk menyerupai orang yang kita sayang. Emak kita, abah kita, kan, yang dah meninggal dunia datang tuan-tuan. Kan? Mak ko yo. Mak macam mana sekarang? Mak alhamdulillah, duduk dalam syurga, duduk elok sekarang. Kau naik ke mak? Oh, boleh. Kan, tapi kau kena cakap satu. Apa dia? Kan, percaya kat setan. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ni goncangan dia tuan-tuan yang datang tuan-tuan, ya. Makanya tuan-tuan dan perempuan sekalian, setan akan datang yang paling last sekali ialah bawa air. Kenapa? Pasal mati ni dahaga. Dikabarkan kalau minum air 7 lautan pun takkan Allah Rabbi. Maka bawa air. Nak kau Allah. Makanya perlu bantuan orang luar tuan-tuan. Kita yang hidup ni perlu bantu. Di samping orang tu sendirilah, kita yang hidup ni perlu bantu kepada mereka ini, supaya mereka ini betul-betul akan menghadapi orang-orang yang baik. Makanya tuan-tuan dan perempuan sekalian, oleh kerana itu, kan, di antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan, yang boleh kita lakukan untuk kita mengatasi perkara-perkara yang ini, kan, kita kena ingat bahawasanya ada beberapa perkara yang mana amalan yang boleh kita lakukan, kan. Amalan yang paling baik yang boleh kita lakukan adalah semayang malam. Semayang malam ni priceless, orang putih kata. Ya, semayang malam ini priceless. Kan, memang tak ternilai. Kenapa? Sebab waktu inilah waktu yang Allah suruh malaikat turun. Cari di mana rumah-rumah yang torang, sepatutnya walap. Cari di mana rumah-rumah yang dia bangun, sepatutnya tidur. Orang lain tidur, dia wangkah. Dan pada waktu tersebutlah kau pergi dokek kat dia, tengok dia buat apa. Main WhatsApp kau buat apa. Walaupun pukul 2, pukul 3 pagi, kau 4 pagi. Ya, tengok, oh rupa-rupa dia sedang bermunajat kepada Allah. Kau dengar dia. Apa yang dia minta? Allah kata, kau dengar. Lepas kau dengar, kau bawa ke jumpa Dan. Kau bawa jumpa aku naik ke atas, nanti aku akan tunaikan apa yang dikehendaki oleh beliau tersebut. Makanya tuan-tuan dan perempuan, priceless. Yang semayang malam ini tuan-tuan. Kemudian baca Quran sebelum subuh. Baca Quran sebelum subuh adalah amalan yang paling terbaik di antara amalan yang menjadi defender, iaitu peguam kita sewaktu kita dalam kubur nanti tuan-tuan. Ya, amalan baca Quran sebelum subuh tuan-tuan. Kan, sesungguhnya cukup hebat. Barang siapa yang mengetahui akan pahala ataupun kebaikan, kelebihan membaca Quran sebelum subuh, nescaya dia tidak akan tinggal
membacanya tersebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Dan yang seterusnya, tuan-tuan, kan sesungguhnya apa nama ni, Swiss untuk kehidupan adalah bangun malam. Ya, Swiss untuk kehidupan adalah bangun malam. Kita ingat, waktu kita tidur, 3 setan ikat kita. 3 simpulan. Setan ikat 3 simpulan. Ya. Macam mana nak buka, ustaz? Nak buka pertama, kena bangun yo bila wangka tu baca doa, bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baca alhamdulillah, ya Allah hidup aku. Tak terbuka. Yang kedua, ambil air semayang ataupun mandi. Ya, ambil air semayang ataupun mandi. Dan yang ketiga, tuan-tuan, Allahu Akbar. Habis terbuka 3 simpulan tersebut. Makanya orang yang mengamalkan 3 ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia waktu dia hidup pada waktu hari tersebut, dia tak ada hidup dalam keadaan terikat. Ya, tak ada diket. Kalau orang buat 2 je, bongkar. Kan? Tapi tak ada semayang tu dah, pergi beli air, kencing je. Semayang subuh je semayang. Makna ikatan tu masih terikat. Tu makanya dia apa nama ni, apa nama, waktu dia hidup pada hari tersebut banyak lupa. Lupa nak semayang lah, lupa nak zikir lah, lupa nak itulah, lupa nak inilah, macam-macam lupa, tuan-tuan. Pasal apa dia lupa? Pasal masih dirinya itu masih dibelenggu oleh ikatan setan tu, tuan-tuan. Ya, kita takut belenggu ini tak lapeh-lapeh. Ya, yang menyebabkan kita ni nanti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak boleh lepas daripada ikatan. Ya, dah bangun. Kemudian semayang subuh. Ya, semayang subuh. Habis semayang subuh, ya, sebelum semayang subuh, semayang dulu sunat fajar. Maknanya dah masuk waktu subuh, semayang sunat fajar. Sunat yang solat sunat yang dibuat lepas masuk waktu subuh, sebelum semayang subuh. Sunat fajar, tuan-tuan. Dan siapa yang mengetahui pahala orang yang solat 2 rakaat selepas azan subuh, sebelum solat subuh, sesungguhnya dia tidak akan tinggalkannya. Kenapa? Dia punya pahala langit, bumi dan isinya lagi banyak pahala dia, tuan-tuan. Kemudian sembahyang subuh berjamaah. Kita dah boleh sembahyang subuh jemaah ramai-ramai sekarang ni. Ramai inilah 30-40 orang kan, datanglah, tuan-tuan. Kan, kalau tak datang pun berabutlah, ambil nombor depan tu macam nak sembahyang jemaah tadi. Berabutlah. Kan, janji kita ada usaha. Koroleh 40 dah ada dah. 40 dah ada dah. Cuma orang kerja macam saya ni tak pek tu dah. Kita koroleh ada pejabat lagi. Kan? Kan, orang yang tak ada kerja tu, tuan-tuan, kalau boleh duduk di depan pintu pagar tu. Daftar awal. First come first serve, tuan-tuan. Siapa masuk dulu, apek, tuan-tuan. Kenapa? Nak menunjukkan bahawa kesungguhan kita. Kan, ini tak apek tu dah. Nak berabut payah lah, tak payahlah. Kita pun ni lah, kalau kabit ni tak boleh ramai-ramai. Tak ada usaha. Tak ada usaha. Sedangkan Allah akan melihat usaha tersebut. Ya, usaha kita. Kita boleh sembahyang, tak boleh sembahyang, itu nombor 2. Tetapi kita berusaha. Ya, untuk merebut tompek yang ada ni, walaupun sedikit, dan bagi juga ruang peluang kepada orang lain. Asyik muka dia, jangan. Bagi juga ruang, buat gile-gile sistem pun semua kan, supaya semua rasa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jangan kita pentingkan diri kita sendiri, tuan-tuan. Ya, makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana itu hidupkanlah amalan-amalan yang boleh kita hidupkan, supaya dengan kehidupan kita ni dipenuhi dengan amalan yang baik, yang mana amalan-amalan ini akan menjadi satu perkara yang diimpikan oleh orang-orang yang hendak meninggal dunia. Kan, kita akan diberi jalan yang lurus, sehingga kan kita boleh nampak kan apa yang kita kan baik-baik sahaja sewaktu kita meninggal dunia. Makanya tuan-tuan, sebelum akhir, ada masa lagi kan? Ada kan? Ada lagi kan? Saya nak cerita tentang
bunuh diri. Sikit je. Kan sampai bang. Ya, sampai bang. Ya, saya nak cerita tentang bunuh diri. Tuan-tuan, sepakat lama tak ada yang apa nama ni berselisih bunuh diri ni haram hukumnya. Ya, bunuh diri ni haram hukumnya. Ya, haram kan. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aidihim ila tahlukah. Jangan kamu menjerumuskan diri kamu ke lembah kehinaan. Jangan bunuh diri. Ya. Ingat bunuh diri selesai kau. Hui, tak selesai tuan-tuan. Kalau tak percaya tanya orang yang bunuh diri. Tuan-tuan. Kalau kita jumpa lah saya esok tanya macam mana kau ni. Oh, yo teruk. Teruk. Surah Al-Isra ayat 33 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dan janganlah kamu membunuh diri. Ya, seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisannya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau dalam menuntut balas bunuh, kerana sesungguhnya ia adalah merupakan sepenuh-penuh pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis yang sahih Bukhari 6047, sahih Muslim 110, siapa yang membunuh diri dengan apa cara sekalipun, maka di akhirat kelak dia akan diseksa dengan cara yang dia bunuh diri. Orang tu bunuh diri gantung kat kipis misalnya. Di akhirat kelak Allah datangkan kipis satu, dia gantung. Diulang-ulang gantung diri tuan-tuan. Gantung diri dengan apa dia bunuh diri dengan terajun. Terajun Allah sediakan tompek dia terajun tu. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan dalam satu hadis lagi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu sahih Muslim, kan, sesiapa yang membunuh diri dengan besi, tikam kapur, maka di neraka jahanam besi itu akan selalu berada di tangannya. Dah ada neraka, ada pula besi, kalau ditikam-tikam lah. Ya, dia menusuk-nusuk ke perutnya selama-lama. Dan barang siapa membunuh diri dengan minum racun, ada sahih ni tuan-tuan, dengan minum racun, maka di neraka jahanam nanti dia akan diberi racun tersebut, minum dia. Allah. Dan siapa yang membunuh diri dengan menjatuhkan diri daripada gunung, maka di neraka jahanam kelak Allah akan menjatuhkan dirinya gunung selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan sekalian, makanya daripada hadis ini Qadhi Iyad menyatakan bahawa dalam sahih Muslim, kan, sesungguhnya membunuh diri ini adalah sesuatu yang menjadi hukumnya haram. Sehingga kan Rasulullah SAW menyatakan, aku fikir orang yang bunuh diri ini seolah-olah orang yang mati kafir. Kenapa? Sebab lama duduk dalam neraka. Tapi dia tak mati kafir. Dia Muslim. Tetapi dia punya hukuman dalam neraka tu seolah-olah menghampiri orang yang mati apa nama ni, murtad. Tuan-tuan, orang yang bukan Islam, tuan-tuan. Sehingga aku kata, teruk waktu. Nak beri gambaran bahawa teruknya, dahsyatnya orang yang bunuh diri ini. Dosa tersebut cukup dahsyat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Makanya Imam Syaitibi menyatakan bahawa, dan dalam ajaran Islam menjaga kemaslahatan diri itu adalah merupakan yang terbaik, sehingga dijadikan salah satu daripada maqasid syariah, ya, untuk menjaga diri. Dan membunuh diri ini adalah haram dan termasuk dalam min kabair. Tuan-tuan baca kitab Imam Zahabi, Al-Kabair, himpunan dosa-dosa besar. Di antara dosa besar yang disenaraikan 76 dosa besar, salah satu daripada 76 tersebut adalah membunuh diri. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita mohon kepada Allah, kan, dijauhkan daripada perkara-perkara yang sebegitu. Okeylah tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azim sultanik. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika salihin. Allahumma alaika bisanadiril jabhati wa taniyah. Allahumma alaika bi'uyuniha man la yakhaf warhamna warfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya qahhar ya jabbar ya mutakabbir ya zal jalali wal ikram ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazimal ahzab izzimhum wasurna alaihim. Allahumma baddi syamlahum wa farrij jamahum wa shattir kalimatahum wa zazil akdamahum wa sallib alaihim kalban min kilabih. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ma'rifatina wa sallim tauhidana wa sallim islamana wa sallim ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wa amwatnaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana salatana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah ila yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam ini kami mengangkat tangan merafat sembah memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu-cucu kami, paduai kami, menantu kami, mentua kami, kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i Muhammad innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah permudahkanlah urusan kami di dunia maupun di akhirat. Sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada kami ya Allah. Sembuhnya itu sehingga tidak lagi meninggalkan bekas, kesan dan juga tompokan ya Allah. Termasuk sakit-sakit yang mendapat jangkitan COVID-19 ya Allah. Kami mohon ya Allah disembuhkan mereka sehingga tidak lagi mendatangkan kesan dan juga tompokan pada mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah limpah ruahkan rezeki kepada kami halalan tayyiban mubarakah ya Allah. Dengan rezeki yang halal tersebut dapat kami melanjutkan ke jalan yang diredai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah jauhlah kami dari wabak wal ghala ya Allah. Jauhlah kami dari fitnah Masih ad-Dajjal. Jauhlah kami dari fitnah kubur. Jauhlah kami dari bakaran api neraka. Jauhlah kami dari fitnah manusia. Jauhlah kami dari fitnah syaitan, terutama ketika kami menghadapi sakaratul maut. Kami takut ya Allah dalam keadaan kami tidak berdaya menahan sakitnya sakaratul maut, tiba-tiba datang rombongan syaitan untuk menipu dayakan kami. Maka kami mohon ya Allah hindarilah mereka daripada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah Engkau permudahkanlah mulut kami, lidah kami, gigi kami, anggota kami untuk mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendengar utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kami, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah ya Allah, dakhala al-jannah ya Allah, dakhala al-jannah ya Allah. Ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah, tempat kami bersama dengan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, bangkitlah kami bersama dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat kami mengambil buku amalan kami dengan tangan kanan, dapat kami minum di telaga Kausar, dapat kami syafaat dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat kami meniti titian siratal mustaqim sepantas kilat, dan seterusnya berjaya dan dihimpunkan bersama dengan 70,000 orang yang Kau janjikan syurga tanpa hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kelah rintihan kami, dengan kelah aduan kami ini, hanya saja ya Allah Engkaulah sahaja yang boleh kabulkan apa yang kami mohon ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.